Yang dirahmati Allah, pengurus majelis, yang berusaha, yang berusaha Selaidi bin Syaraf, guru-guru pendidikan, para asatizah, guru-guru, anak-anak yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur hari ini kita bersama dalam program yang kita sebut sebagai awal Muharram atau Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila kita sebut tentang Hijratul Rasul, kan kita biasa dengar lagu kan. Di bulan-bulan Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, kita tahu Muharram adalah permulaan kepada tahun Islam. Yang pertama saya nak bagi tahu kena hafal ni. Bulan-bulan Islam ni kena hafal sebab banyak peristiwa-peristiwa besar yang berlaku yang kita kena tahu. Dan satunya adalah peristiwa yang disebut Hijratul Rasul. Walaupun dia bukan berlaku bulan Muharram, dia berlaku Rabiul Awal, awal daripada itu sampai di Madinah atau Yathrib pada bulan Rabiul Awal. Riwayat mengatakan 12 Rabiul Awal Nabi sampai di Quba. Baik, hijrah ini maknanya pindah lah, kan? Hijrah, pindah. Tapi yang lebih besar kita sebut sekarang hijrah sikap, hijrah cara berfikir kita. Semuanya kita kena hijrahkan supaya kita boleh pergi jauh ke hadapan. Yang lebih penting ialah kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hijrah ni orang cerita macam-macam lah. Saya nak sebut hijrah ini tidak berlaku melainkan kerana ilmu. Nabi ni tinggal di Mekah, lahir di Mekah, keturunan bangsawan di Mekah. Orang Mekah sangat hormat Nabi, sangat kenal Nabi, sangat sanjung keturunan Nabi. Datuk Nabi Abdul Muttalib, pemimpin besar. Kalau kamu baca dalam suratul Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, cerita tentera bergajah Abraha. Abraha ni pemimpin daripada Yaman. Kalau kita baca secara awal lagi, Abraha ni dihantar oleh Raja Najasyi dengan seorang lagi panglima untuk menyelamatkan orang-orang yang beragama Nasara. Kita baca pun ni cerita-cerita baca lah, baca ilmu. Dalam suratul Buruj ada kisah Ashabul Ukhdud, cerita bagaimana seorang pemuda yang mati dibunuh, dicampur dalam api. Ada cerita dia. Abraha ni dia nak pujuk balik Najasyi. Akhirnya dia bina satu menara untuk ibadah. Jadi orang Mekah tak datang, orang Arab tak datang. Dia buat ibadat di Kaabah. Sebab Kaabah ini daripada asal Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Jauh. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail duduk di Mekah, lahir keturunan di Mekah, sampailah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita ni orang hebat, keturunan yang hebat, keluarganya keluarga pemimpin, bangsawan. Orang kenal Nabi seorang yang amanah. Usia 25 tahun diberi gelaran Al-Amin, semua hormat. Tapi bila Nabi usia 40 tahun, Nabi dapat wahyu, Nabi ajak mereka kepada Islam, mereka kenal. Wah, pasal apa? Padahal orang Mekah ni lah yang jaga Baitullah. Tahu Baitullah, Kaabah. Pernah tengok Kaabah tak? Mana? Di mana? YouTube, gambar, tak apalah, betul tu. Nah, kalau zaman saya kecil-kecil tu tak dapat tengok kan, tengok gambar je. Sekarang ni boleh tengok Kaabah. Yang jaga Kaabah ni orang Mekah. Yang beribadah di Kaabah ini orang Mekah. Yang keluarkan sumbangan nak bangunkan kembali Kaabah setelah rosak orang Mekah. Yang bagi sumbangan membantu orang-orang susah yang datang menunaikan ibadah di Mekah, di Kaabah, orang Mekah.
sayang dan hormatnya orang Mekah kepada Baitullah. Mereka lah yang mendakwa sebagai penjaga kepada Baitullah, agama yang ditinggalkan oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Tapi bila Nabi Muhammad bawa Islam, yang Nabi beritahu, aku ni adalah penerus agama Ismail. Saya nak cerita sikit. Nabi Ibrahim, dia ada 2 orang anak. Seorang namanya Ismail. Ismail dihantar ke Mekah. Seorang lagi 13 tahun kemudian lahir Ishak. Ishak, dia ada anak Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni ada 12 orang anak. 12 orang anak ni digelar Bani Israel. Daripada Bani Israel itu keluarlah Nabi-Nabi, semua Nabi-Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi macam-macam Nabi ni, semua ni Yunus, semua ni daripada keturunan ni jauh sampai kepada Nabi Isa. Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Nabi Isa Bani Israel. Nabi Muhammad ni daripada Nabi Ismail, tak ada Nabi. Sampailah Nabi Muhammad. Nabi Isa ke Nabi Muhammad 500 tahun lebih. Jauhnya nak cerita Nabi Muhammad dengan Nabi Ismail. Nabi Ishak, Nabi Yaqub pun banyak. Saya nak cerita ya, orang Mekah tu dia rasa dialah pewaris agama Ismail. Mereka lah yang jaga Baitullah. Tapi bila Nabi bawa Islam, Nabi kenal Nabi orang baik, orang yang jujur, orang yang amanah. Tapi mereka tak mahu terima Islam yang dibawa oleh Nabi. Pelik tak? Pelik tak? Kenapa ni? Kamu kenal Nabi orang baik, tapi tak mahu terima Islam yang dibawa. Kamu jaga Kaabah yang kamu kata pewaris Ismail, tapi kamu tak membawa, tak mengikut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang juga meneruskan agama Nabi Ismail. Pelik tak? Sebab mereka ini beribadah tidak ada ilmu. Mereka tak mengaji. Macam kamu lah. Tak kamu lah. Kamu yang tak kamu. Ya, datang sekolah tak belajar. Datang sekolah tak? Belajar? Ya. Orang Mekah tu pergi ibadat haji, pergi tapi tak tahu. Saya nak cerita pada kamu punya teruknya orang Mekah tu sampai kepada suatu tahap mereka beribadat tawaf di keliling Kaabah yang penuh dengan berhala dalam keadaan mungkin. Nasib baik tak ada handphone masa tu. Tak pakai baju. Dia kata, saya malu nak berbogel ni, tapi kerana ini agama, dia buat juga. Punya jahil. Sebab apa? Tak kaji. Dia ikut aja. Macam sebahagian kita semayang, tapi tak tahu. Orang tunduk, dia tunduk. Baru saya tengok di mana dalam YouTube. Dia ambil gambar mayang raya. Kan mayang raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bila imam Allahu Akbar, dia rukuk, Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar sekali lagi, dia pun sampai Allahu Akbar tidak. Allahu Akbar, dia pun sujud. Kalau tengok atas orang semua diri, kan kemalu. Sebab apa? Sebab tak mengaji, tak belajar. Orang Mekah tak belajar, tak mengaji, cukup ibadat. Akhirnya bila Nabi bawa Islam, mereka lawan Nabi. Inilah manusia, musuh paling besar dia ialah, saya cakap bahasa kasar sikit, kalau bahasa ilmu kan tak terasa, kebodohan. Manusia ni musuh paling besar ialah bodoh. Kasar tu. Tahu? Musuh kita bukan orang, musuh kita paling utama bodoh. Geram. Benda yang kita tak tahu akhirnya akan jadi musuh kita, sebab kita ambil benda yang kita tak tahu, akhirnya kita bertindak dalam kebodohan. Tak jadi bodoh. Sebab itu orang-orang Mekah ni dia tak ada ilmu. Bila Nabi bawa Islam, dia lawan Islam. Sampaikan orang luar yang datang daripada luar, dia halang. Dia kata, kamu kalau datang ke Mekah, kamu jumpa seorang
anak muda namanya Muhammad. Jangan jumpa dia, jahat. Kan gitu. Jahat, tak mampu kan. Jahat sangat tu. Jahat rupa setan kata dia. Kan? Marah sangat tu. Dia ni orang yang suka begini, suka merosakkan orang, suka menyebabkan orang bergaduh. Orang luar yang tak tahu dengar daripada satu pihak, sehingga dikisahkan seorang tua. Orang tua ni datang ke Mekah, bawa bekalan untuk berniaga. Sampai di Mekah, hari dah gelap. Dia tak sempat buka hidangan barang-barang dia. Tiba-tiba datang seorang pemuda tolong dia. Pemuda ni tolong dia buka barang, buka. Akhirnya dia nak bagi upah pada pemuda tadi. Berpuluh-puluh buat kerja teruk. Dia kata nak bagi upah. Pemuda tadi, tak payah pakcik, saya nak tolong pakcik saja, saya kesian pakcik. Ya, kebagusnya kamu. Kamulah anak muda yang baik, anak muda yang hebat. Susah nak jumpa orang macam lebih kurang itulah kot gamaknya. Akhirnya dia kata, kalau kamu tak nak ambil, aku nak nasihat kamu. Sebagai orang tua, aku nak nasihat kamu. Apa dia? Aku nak beritahu kamu, di Mekah ni ada seorang pemuda yang namanya Muhammad. Dia ni jahat, kamu jangan jumpa. Dia ni macam-macam dia buat, itu ini. Kamu hati-hati dengan dia. Lalu pemuda tadi kata, pakcik kenal ke Muhammad tu siapa? Aku dengar cerita. Kan kita kaca dengar cerita. Aku dengar cerita. Pakcik, sayalah Muhammad yang orang kata jahat, yang orang kata macam-macam, pecah belah masyarakat. Sayalah pakcik. Nampak tak? Kebodohan kerana tak mendapat maklumat yang betul. Mereka akhirnya dia kata, kalau begini kamu baiklah. Begitulah ramai orang begitu. Akhirnya mereka kenal Muhammad bila jumpa dengan Nabi Muhammad. Mereka bertanya dengan Nabi Muhammad. Yang tak jelas dapatkan maklumat, rupanya ini agama yang dibawa oleh Muhammad. Di mana silapnya? Sehinggalah datang orang-orang daripada Yathrib. Saya nak cerita. Orang Yathrib ni sekarang namanya Madinah. Orang Yathrib ni dia datang ke Mekah memang nak ibadat juga. Tetapi di Yathrib dia belajar dengan ahli kitab. Ahli kitab ni orang yang kenal Nabi Muhammad. Allah sebut dalam Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi kitab ini ya'rifunahu, dia kenal Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, macam dia kenal anak dia sendiri. Kan mak ayah kau kenal, bohong apa? Abang tahu mak ayah kamu. Kan? Ada apa? Tak ada. Jangan bohong. Bapak kamu tahu. Betul tak? Betul tak? Ayah kita kenal kita. Orang-orang ahli kita, dia kenal Nabi macam kenal anak dia sendiri. Seorang ahli kita ditanya pada dia, betul ke kamu kenal Muhammad macam kenal anak sendiri? Dia jawab, bahkan kami lebih kenal Muhammad daripada kenal anak kami. Sebab apa? Anak kita dah lahir baru kenal. Nabi Muhammad ni belum lahir, dia baca dalam kitab, dia baca dalam Taurat, dia baca dalam Injil, dia baca dalam Zabur, sudah ada ciri Nabi Muhammad. Sebab itu waktu Nabi ikut pak saudara di Abu Talib ke Syam, seorang padri, seorang ahli kitab Bahira. Siapa tu? Siapa tu? Tu yang lelaki tu. Yang tu, yang duduk tu. Abu Talib kata, itu bak anak saudara aku. Saya cerita tu tengok Bapa. Kan saya cerita Bahira tadi. Bahira tengok, sebab Bahira panggil semua rombongan tu, semua datang. Tapi ada seorang budak ditinggalkan jaga kebun, jaga barang-barang. Bahira kata, budak tu siapa? Abu Talib kata, anakku. Panggil dia. Lalu dipanggil, Nabi Muhammad SAW datang.
Bahira tanya pada Abu Talib, pas saudara Nabi, apakah ini anak kamu? Dia kata, ya, anakku. Bahira kata, mustahil. Ayah budak ni dah mati, mak budak ni dah mati. Betul? Ayah dia dah mati, bapak dia dah mati, betul tak? Betul. Bahira kata, mari sini. Bahira tengok di belakang Nabi ada khatam nubuwah, ada tanda macam kita tanda lahir lah. Kamu tengok sudah itu khataman nubuwah, maknanya tanda macam cok. Dia kata, bawa balik segera budak ini, nanti orang-orang Yahudi kena jumpa dia pembunuh. Jahat Yahudi ni jahat. Saya nak ceritanya, orang ahli kitab di Yathrib kenal Nabi. Dia mengajar orang-orang Yathrib, orang Aus dan Khazraj, Muhammad ni begini, ajaran dia begini, rupa dia begini, jalan dia begini, duduk dia begini, cakap dia begini, tanda pada wajah dia begini. Semuanya diceritakan terperinci sampai kita boleh bayang macam mana rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila orang Yathrib pergi, dia jumpa dengan Nabi Muhammad, dia tengok, dia dengar, dia belajar. Dia kata, inilah yang kita belajar. Inilah yang kita belajar waktu kita di Yathrib dulu. Waktu kita di Yathrib dulu, kita belajar inilah. Dan inilah Nabi yang disebut oleh tok-tok guru kita, orang Yahudi. Lalu mereka tak tumbuh lagi dengan ilmu yang mereka ada, maklumat yang betul. Mereka dengar maklumat, mereka jumpa dengan orang. Dia tak dengar saja, dia dengar maklumat, dia jumpa dengan orang dia selidik. Betul, inilah orang yang dicari oleh tok-tok guru kita di Madinah. Lalu mereka beriman. Kesan daripada iman itulah sebenarnya yang membawa peristiwa hijrah. Sebab itu saya katakan, hijrah ini tidak berlaku melainkan dengan ilmu. Perubahan tidak mungkin berlaku melainkan dengan ilmu. Ilmu mesti betul. Apa asas ilmu betul? Ayat pertama, surah pertama turun apa dia? Ayat Fatihah. Fatihah tu kedua sikit. Al-Alaq, pandai. Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sampai 5 ayat. Apa maksudnya? Iqra, bacalah. Cari ilmu. Macam mana? Bismi rabbik, bacalah, carilah ilmu dengan nama Tuhanmu. Sebab itu anak-anak, kalau tak dapat apa pun hari ini, paling tidak bermula daripada hari ini, detik ini, setiap perbuatan kita mesti dengan Bismillah. Berkat ni besar ni. Nabi sebut dalam satu hadis, Bismillah ni menyelamatkan kita daripada 19 malaikat Zabaniyah, malaikat mata. Cuba aja Bismillah, ada berapa huruf? Itu baca. Basin, min, alif, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. 19. Saya dah sebut dah tadi 19 malaikat azab. Bismillahirrahmanirrahim ini menyelamatkan kita daripada 19 malaikat azab. Sebab itu nak berkat hidup, buat apa pun Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pun susah sangat, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Paling tidak nak ambil Bismillah, 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 Bismillah. Boleh? Amalkan ya? Cuba amalkan. Okey, tak apa. Baik, saya dah sebut tadi, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Dengan nama Tuhan ni maknanya satunya, cari ilmu yang betul. Yang kedua, dengan nama Allah nak cari ilmu. Ilmu ni benda yang bernilai. Ilmu ni benda yang besar. Apa? Ilmu yang sebenar apa dia? Al-Quran. Ya? Ibu segala ilmu ialah Al-Quran. Ilmu ni, kalau kita sebut Al-Quran ni atau ilmu ni nak turun kepada Nabi, ada ketikanya Nabi berpeluh.
Tengok besarnya nilai ilmu. Ada ketikanya Nabi menggeletar, ada ketikanya Nabi pengsan. Hebatnya ilmu nak turun ilmu ni bukan mudah. Sebab itu orang yang nak dapat ilmu kena ada kesungguhan. Tak boleh cukup. Cikgu mengajar begini, takkan begini ataupun lebih. Tak ada kesungguhan. Al-Quran yang turun kepada Nabi, Quran sumber ilmu segala ilmu, turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kadang-kadang berpeluh, kadang-kadang nampak mengecik, peluh dahi dia. Sahabat ada ketikanya Nabi duduk dengan sahabat, belanga lutut. Sahabat tu rasa berat lutut Nabi ni bila timpa tertekan, rasa berat apa? Dia tahu dah. Wahyu sedang turun. Ilmu, saya nak sebut besarnya nilai ilmu. Sebab itu ilmu tidak boleh diperolehi dengan barakah, melainkan dengan kesungguhan. Ilmu tak boleh diperolehi melainkan dengan kesungguhan. Tengah-tengah mengajar, tiba-tiba dia buat main lain kan? Buat betul? Buat betul? Tak ada buat apa Ustaz. Dengar saya. Hebat. Ilmu mesti dibuat dengan kesungguhan. Quran ni mukjizat. Tahu mukjizat? Mukjizat ni benda pelik, hebat, luar biasa. Nabi banyak mukjizat kan? Salah satunya mukjizat Nabi boleh belah bulan. Hebat tak? Satu ketika Nabi sedang berkhutbah di masjid, tiba-tiba dengar bunyi macam budak menangis, budak menangis. Bunyi apa tu? Bunyi apa di belakang tu? Ujung tu. Di belakang tu bunyi apa tu? Sahabat pergi tengok. Cerita je, betul, cerita je. Sahabat pergi tengok, bunyi tangisan itu datangnya daripada sepohon kayu. Bukan sepohon, seketul kayu yang dulunya Nabi jadikan tempat Nabi berpijak untuk berkhutbah. Khutbah tinggi sikit, orang nampak kan? Pergi dengar, tiba-tiba dia kata, ya Rasulullah, pohon ini, batang kayu ini yang menangis, wahai Rasulullah. Nabi pergi dekat batang kayu tu, Nabi tanya, apa cakap tu? Cakap apa? Cakap dengan kayu. Gila kan? Tapi Nabi cakap dengan kayu. Kamu jangan cakap dengan kayu Cakap dengan kayu orang panggil gaya lalim, gila. Anda tanya orang hutan. Cakap kipas pun sama juga. Nabi cakap dengan kayu tu. Nabi tanya, kenapa kamu menangis? Dia kata, ya Rasulullah, selama hari ini aku berkhidmat dengan kamu ya Rasulullah. Selama hari ini aku berkhidmat dengan Tuhan, dapat bagi khidmat pada Rasulullah, menyampaikan agama. Sekarang aku dah diletakkan di ujung, aku rasa rugi. Lalu Rasulullah kata, wahai pohon kayu, maukah kalau aku doakan kamu tumbuh semula, atau kamu akan hidup dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Pohon kayu tu kata, ya Rasulullah, tak perlu, aku nak hidup dalam syurga bersama kamu nanti. Hebat, cerita mujizat lah. Saya nak sebutkan anak, pertamanya, oleh kerana Al-Quran ni ilmu tu mujizat, mesti belajar bersungguh. Siapa yang main-main dalam belajar, dia takkan dapat ilmu. Yang kedua, kamu bawa Quran macam mana? Kan, contoh kan, kita bawa Quran, kita tak bawa macam ni. Itu orang panggil tidak beradab, ataupun bahasa kasarnya orang ajar. Kita bawa Quran macam mana? Kita peluk, kita letakkan di dada. Kenapa? Hormat dan adab dengan
Kalau orang dulu-dulu lagi lah, dia kata bawa Quran kena junjung. Hormat dan sanjung. Kita bawa Quran dalam beg, kan? Belakang. Lepas tu jatuh, pijak lagi beg. Kurang adab. Quran ini mukjizat Rasulullah. Ada. Kalau kita nak baca Quran kena ada adab, kerana Quran itu mukjizat ilmu. Dalam Islam mengajar kita nak belajar pun kena ada adab. Jujur elok, saya nak mengajar. Semua tengok saya, jangan tengok lain. Ada. Diam. Ada. Terkejut. Ini sebesar melantah hati. Jangan amalkan terkejut kita nanti melantah besar. Okey, anak-anak, saya dah sebutkan ada. Sebab itu, siapa yang saya ada kawan seorang, kawan saya ni bukanlah rajin sangat masa sekolah dulu. Rajin saya lagi, konon. Sebab habis prep malam, habis kelas malam, balik, dia tidur. Pukul 11 dia tidur. Kami ni pergi ke kelas balik sampai pukul 12.30, pukul 1 belajar, buka buku kono, sembah, baca. Tapi bila puasa, Masya Allah, antaranya kerana barakah. Saya dah perhati sampai sekarang ada. Dan dia hidup dia, Masya Allah. Belajar saya tengok dah lah rajin sangat, tapi otak dia cerdas. Kenapa? Waktu dalam kelas memang dia tumpu sungguh. Dengan guru sangat hormat. Dan orangnya sangat baik. Semalam saya camp tu, saya jumpa dengan sepupu dia. Saya ceritalah sikit. Dia kata, betul Ustaz, memang Masya Allah dia ni baik sungguh. Dia pergi belajar di Mesir, dia balik, mak dia dah tinggal. Mak saudara dia minta tolong belikan. Dia belikan, dia siam, dia basuh, semua baru dia hantar. Masya Allah, baiknya orang, hebatnya. Adab ini satu benda yang sangat penting dalam Islam. Selain daripada bersungguh-sungguh untuk ilmu, kena hormat dan beradab dengan guru. Anak-anak, kamu tahu bagaimana sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dengan Nabi SAW. Allah sebut dalam Quran, dalam suratul Hujurat, wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Suara jangan mengatasi suara Nabi. Itu khas dalam peristiwa suratul Hujurat. Ada sahabat yang bercakap kasar. Seorang sahabat Nabi, suara dia barangkali macam suara saya lah, suara gini tingginya. Dengar ayat ni turun, menangis dia. Ya Allah, dia kata, aku minta ya Allah, janganlah kamu jadikan aku antara orang yang kamu marah kerana suara aku lebih kuat ketika berbicara dengan Nabi. Sebab itu nak bicara dengan cikgu, dengan guru, ada Assalamualaikum cikgu, nasib baik cikgu tu baru lepas operate jantung. Kalau tidak, tumbang. Ada betul tak? Cikgu macam tu panggil cikgu. Saya kalau saya jumpa budak tu, lepas ni kamu pergi kejar cikgu tu, berhenti depan dia, bagi salam, jangan baca kawan kamu cikgu. Ini orang panggil tidak ada. Anak-anak, benda simple, tapi dalam Islam barakah. Adab yang kamu tunjuk itu menyebabkan Allah turun barakah, menyebabkan akal kita cerdas, hati kita bersih. Perkara ni dah hilang dalam pendidikan kita hari ni. Hilang. Cikgu-cikgu pun tak heran dah. Soal budak-budak ni, alah biasa daripada rumah. Tak, benda ni kena tekan. Kalau kita nak anak-anak ini berjaya dengan baik, adab ini kena pastikan balik. Saya sangat yakin, tanpa adab, kalaupun kamu pandai, kamu tidak memberi manfaat kepada umat suatu ketika nanti. Kita nak lahirkan insan yang ada manfaat. Nabi kata sebaik-baik umat ialah umat yang memberi manfaat.
Macam mana kita nak jadi insan yang ada manfaat? Saya jumpa semalam pelajar-pelajar, semua pelajar terbaik, dipilih daripada satu Perak kepimpinan pelajar-pelajar terbaik. Alhamdulillah, 80% yang saya nampak semuanya mempunyai nilai akhlak dan adab yang sangat tinggi, menghormati cikgu datang. Assalamualaikum Ustaz. Macam ni, Assalamualaikum Ustaz. Oh, bagusnya. Saya sangat yakin di antara asbab punca mereka itu jadi pelajar terbaik, pemimpin di sekolah, kerana adab yang mereka amalkan. Sebab itu saya dengan budak-budak saya mula adab. Datang, Ustaz, kami tak ada. Apa tak ada? Datang elok dengan saya. Assalamualaikum Ustaz, saya nak pergi bilik air. Saya kena apa? Buang air Ustaz. Pergi elok. So, Ustaz, tak kecil. Apa kecil-kecil? Kecil situ. Tak ada ada. Anak-anak, jadilah insan yang beradab. Sebab itu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in sangat beradab dengan Nabi. Hatta Allah tegur kalau angkat suara lebih daripada suara Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan angkat lebih suara kamu. Satunya membantah. Ulama-ulama ajar kita, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Angkat suara tu, satunya bercakap tinggi depan cikgu. Cikgu depan ni perlu ke cikgu? Cikgu, minta maaf, gunakan bahasa yang paling lunak dan paling lembut sampai cikgu sayang. Bila cikgu sayang, dia ada barakah insya-Allah. Yang kedua, yang disebut la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, lebih tinggi daripada suara Nabi itu, ialah jangan menyanggah, jangan lawan. Sebab itu fawqa sautin Nabi, tidak sebut fawqa sautin Rasul. Dia tak sebut suara Rasul. Kata-kata apa ni, dia lebih daripada Rasul, disebut Nabi. Maknanya semua benda, cikgu, alim ulama, orang yang lebih tua daripada kita, kita kena hormat. Jangan menyanggah cakap dia. Cikgu, saya nak tanya cikgu, sebab saya dengar ayah saya kata besok kiamat. Contohlah, kan? Ustaz ni mengajar, kamu tahu hari kiamat nanti, suatu ketika tiba kiamat. Dia balik rumah semalam, ayah dia bagi tahu besok bila kiamat. Dia ingat besok. Pada ayah dia kata besok bila kiamat, maknanya nantilah, besok tu bagi orang akan datang. Ustaz, bapak saya kata besok kiamat. Kan? Dia tanya cikgu, Ustaz, saya dengar ayah saya kata besok kiamat. Cikgu kata tak betul je. Mana boleh cikgu, bapak saya kata besok kiamat. Tak boleh. Adab tidak ada. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, itu saya nak tekankan. Saya nak ambil kesempatan Hijratul Rasul ini, nak tekan begitu. Baik, peristiwa hijrah Nabi ni semua tahu kan? Kamu baca dalam buku, Nabi ni nak keluar berhijrah, Nabi cari waktu yang paling sesuai. Dalam apa sahaja tindakan kita, kecemerlangan sesuatu kerja ada kaitan dengan pilihan masa dan waktu. Kalau kita langgar je, janji buat, jom kita main bola. Gila kamu? Gila kamu, tengah hari buta ni. Lagi kamu buta. Sebab apa? Dia tak pandai memilih waktu. Tak boleh, kita dah nak sukan ni, kena batin. Pukul 12 tengah hari, rembang. Sebab apa? Dia tidak memilih waktu yang sesuai. Kebijaksanaan memilih masa yang sesuai ini sangat penting dalam apa sahaja program pengurusan. Nabi memilih waktu bila? Waktu untuk Nabi berhijrah. Nabi pilih waktu ketika orang-orang tengah hari rembang, orang semua tak keluar rumah. Sebab perbuatan hijrah ini peristiwa rahsia. Nabi pergi rumah Abu Bakar waktu tengah hari rembang. Nabi pergi rumah Abu Bakar, Nabi berbincang dengan Abu Bakar. Nabi beritahu Abu Bakar, lebih kurang itulah sekarang masa. Sebelumnya Abu Bakar nak pergi hijrah, Nabi tak bagi. Nabi kata, kamu tak suka ke kalau Allah bagi kamu teman? Abu Bakar ternanti-nanti, apakah temannya itu Rasulullah?
Sampai hari itu Nabi pun bagi tahu bakal siap, kita akan berhijrah. Rasulullah balik rumah. Nabi balik rumah dulu. Sebab itu nanti kamu besar, kamu akan tengok cerita sejarah ni ada pertemuan. Kadang-kadang bukan pertemuan, tapi kita salah faham. Ya, Nabi balik rumah. Malam tu Nabi keluar. Nabi keluar waktu malam, waktu orang dah tidur. Sebab itu mereka kepung rumah Nabi, sebab mereka sangka Nabi tidur. Nabi keluar. Malam itulah Nabi berhijrah. Nak buat kejayaan besar, hijrah ni benda besar, mesti ada kawan. Tak boleh buat seorang-seorang. Kamu ni nak pergi tandai cari kawan sebab nak sembang. Betul tak? Ustaz, saya nak pergi tandas. Dia pun keluar, kawan dia ikut. Hei, mari sini. Kau saya panggil. Tu nak pergi mana tu? Nak pergi mana tu? Yang jalan tu nak pergi mana? Mari sini. Mari sini. Dia pun, kenapa Ustaz? Saya cerita kan. Tengok sana pula. Budak tu pun mari. Kenapa Ustaz? Yang minta tadi berapa orang? Saya Ustaz. Yang kamu siapa? Ikut dia. Siapa suruh ikut? Duduk. Nak kita andai je saya nak kawan kan. Dalam hijrah benda besar, perlu teman. Jadi Rasulullah memilih temannya Abu Bakar. Abu Bakar sebagai teman dia. Malam-malam Nabi keluar. Nabi tak pergi terus. Nabi tahu bahaya dan ancaman. Lalu Nabi bersembunyi, berehat di gua Busur. Busur ni kecil je. Kalau kamu buka YouTube ke apa ke, nanti kamu cari Gua Sur. Tengok kecil je gua dia, bukan besar, tapi nun di atas bukit yang tinggi. Tanyalah cikgu-cikgu ke ustazah-ustazah yang pun nak pergi. Tengok Busur tu sayur atas bukit. Ya Allah, saya sampai di tengah hari, saya tengok, ya Allah, macam mana Rasulullah panjat. Tengok dan bukan mudah nak mencapai kejayaan yang besar. Ya, bukan mudah. Rasulullah dengan Abu Bakar ni nak menyampaikan Islam, agenda paling besar dalam dunia. Kita nak buat kerja ini kecilnya tapi besar bagi kita. Bukan mudah. Pengorbanannya begitu besar. Nabi panjat bukit tu, nak sampai di atas Gua Thur tu. Masya Allah, jauhnya. Saya tengok ada orang tengah panjat tengah hari, sayur putih je. Ya Allah, saya kata, itu bukitnya. Ya, tingginya. Saya kata, macam manalah Rasulullah bangun panjat di tengah malam. Busur atas bukit. Masya Allah, saya kata tingginya. Anak-anak, nampak tak? Sebab itu Batang Arab kata apa? Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dia dapat. Kalau belajar main-main, oh banyak nak cakap. Cikgu bagi kerja banyaknya, jadi kan setengah orang tu banyaknya masuk juga kan. Baik anak-anak, nak buat kerja besar, nak buat kerja hebat, kita tak boleh main. Pengorbanan yang Nabi lalui, nak panjat bukit Gua Thur tu, Masya Allah. Kamu boleh tengok dalam YouTube. Nanti saya tak bawa apa-apa nak tunjuk kepada kamu, tapi kamu boleh tengok, nanti carilah. Gua Thur tu tinggi, hebatnya Nabi. Malam tu, waktu Nabi sedang duduk dalam gua dengan Abu Bakar, teman. Sebab itu saya kata penting teman ni. Abu Bakar duduk, dengar orang musyrikin dah ada di keliling gua tu, bunyi bising, suara. Sudah, punyalah Abu Bakar takut. Adatnya kalau jenguk gini, cak, nampak. Tapi Allah tak buka akal mereka untuk jenguk begitu. Allah tak buka akal mereka. Itu yang Quran kata, idhuma fil ard. Ketika mana dia dalam gua, yaqulu li sahibi,
seorang daripada itu Nabi Muhammad bercakap pada sahabat dia, bagi tahu pada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bimbang, Allah bersama dengan kita. Sebab itu anak-anak, bila kita yakin perbuatan kita betul, setelah kita nilai, setelah kita teliti, setelah kita mengadu dan bermunajat pada Allah, perbuatan kita betul, jangan peduli apa orang kata. Apalah penat-penat belajar IPSR berkata setan, jangan dengar. Apalah kita tak lulus pun masuk juga tingkatan 1, setan, jangan dengar. Dia pun tak tahu apa yang kita lalui. Kita ada target, kita nak masuk sekolah tahfiz, contoh sekolah menengah agama, aliran tahfiz, ataupun MRSM, Ulul Albab tahfiz. Kamu dah hafal, buat apa lagi baca Quran? Kamu dah habis khatam, nak baca apa? Dia tak tahu kita sedang menghafaz Quran untuk temuduga di sekolah Mara Ulul Albab, kan? Sebab itu jangan peduli apa orang kata. Yang penting kamu fikir, kamu yakin dengan hati kamu, kamu pasti kamu berada di kebenaran, kamu mengadu kepada Allah. Siru ala barakatillah, teruskan kerja kamu, jangan peduli. Memang setan keliling. Kalau kamu pun tidak, terbiak, bukan kepala. Apa bukan kepala tu? Nak tengok ada tak ada setan ke tak ada? Nak tengok ada tak ada setan ke tak ada? Kalau dia pakai songkok kan, kalau dia pakai songkok kan, buka songkok dia, tengok songkok dia, ada tanduk ke tak ada? Pasal apa? Setan ke tidak? Sebab itu anak-anak, ada keasaman tak? Ada cita-cita tak? Pastikan cita-cita kamu, keasaman kamu betul dengan ilmu yang kamu belajar. Setelah itu mengadulah kepada Allah Rabbul Jalalah. Saya tengah belajar, kamu jangan kacau saya. Saya tengah belajar ni, kamu jangan kacau saya. Kan? Kawan kacau kan? Tengah belajar, kawan kacau. Gimana. Saya tengah belajar, jangan kacau. Jangan peduli orang. Kita fokus pada kerja kita. Banyak kehidupan kita disibuk tentang orang lain. Nabi kata apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam seseorang, tinggalkan perkara yang tak ada kaitan dengan dia. Ini tengah-tengah baca buku. Apa yang dia sini? Aku nak main bola. Oh, main bola ya. Tengok orang main bola. Dia main bola. Pakai semua pun sebelah panjang, sebelah pendek teguknya. Kamu sedang belajar. Pedulikan kita orang yang ditanya tentang diri kita. Kita yang akan bertanggungjawab dengan Allah Rabbul Jalalah di akhirat. Jangan sibuk buat dosa untuk orang. Kamu tahu, aku tolong dia, aku tengok kawan tu ambil duit dia. Rupa-rupanya yang kamu nampak kawan tu ambil duit tu memang duit dia. Kawan tu curi dulu, dia ambil balik. Kita pergi belasah. Kenapa kamu curi dia? Tu duit aku. Kan? Sibuk. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu dalam kerja Islam ni, terus dalam belajar ni, ingat apa cita-cita kamu, ingat apa tujuan kamu. Nabi SAW, dia niat, dia telah bertekad dengan perintah Allah hijrah. Nabi menyusun atur strategi bagaimana Nabi nak berhijrah sampai ke Yasrib. Dah habis, Nabi patut boleh pergi, tapi Nabi memilih jalan lain kan? Kan baca kan, Nabi ikut jalan pantai. Patutnya boleh ikut highway, contohlah kan, ikut highway. Tapi Nabi tahu kalau ikut highway, orang kafir Mekah akan tangkap, bunuh, halang. Jadi Nabi memilih jalan pantai, jalan yang luar biasa. Kalau kita tak boleh berjaya dengan jalan biasa, kadang-kadang cikgu ajar, saya dulu macam itulah, cikgu ajar tak reti. Saya masa form 3,
Yang ketiga, nak ambil SRP, saya gagal matematik. Gagal matematik. Pengetua saya panggil, Masya Allah, kata dia, haram alaih, kata. Saya kata, minta maaf tuan, saya tak ni. Dia kata, tak apa. Kamu tak boleh belajar dengan cikgu, cari kawan-kawan yang kamu boleh belajar. Bermula saat itu, saya cari kawan yang pandai matematik, saya belajar dengan dia. Belajar dengan cikgu, saya tak boleh ikut sebab cikgu ajar ramai. Tapi ada masa saya pergi jumpa cikgu panggil. Yang gagal-gagal tu cikgu panggil, Mas ni, belajar di tempat orang gini. Waktu perayaan petang, saya akan belajar dengan kawan. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga kepujian. Nak cerita maknanya, Nabi ni, dia tahu kalau jalan sana, jalan tu senang. Tapi, musuh akan halang. Nabi cari jalan lain. Anak-anak, hidup kita ni ada pelbagai pilihan. Kita ada pelbagai pilihan. Yang penting, letakkan matlamat, letakkan sasaran nak jadi insan berguna. Jadi sampailah Nabi kita akhirnya ke Madinatul Munawwarah. Bila sampai sebelum tu sampai Quba dulu. Sampai Quba, Nabi bina masjid sekejap. Bukan bina masjid macam kita nak kena konkret apa dah. Nabi pasakkan tiang. Nabi pasakkan beberapa tiang. Nabi kata, hada masjid. Inilah masjid. Sekarang ni orang pergi dah cantiklah masjid warna putih, Masjid Nabawi. Daripada situ Nabi bergerak ke Yathrib. Sampai di sana orang Madinah sudah menyambut, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Seronoknya menyambut kejayaan Nabi SAW berhijrah. Seronok orang ramai keluar. InsyaAllah anak-anak, kesungguhan Nabi, strategi yang diatur oleh Nabi menyebabkan Nabi percaya sampai ke Yathrib. Dan bila sampai kepada kejayaan, maka semua orang bergembira menyambut kejayaan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, percayalah, siapa yang bersusah payah, bersungguh-sungguh, insya-Allah bila dia percaya, dia akan dapat nikmati keseronokan, kepuasan yang luar biasa. Kerana apa? Kerana kita telah berjaya dengan susah payah, kesungguhan, kita nikmati semua itu. Insya-Allah bila sampai di akhirat, kita akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai matlamat akhir. Akhirnya, Nana, saya nak buat kesimpulan. Pertama, nak lakukan perubahan mesti dengan ilmu. Jangan menyondol saja. Carilah ilmu. Pastikan kita faham dan tahu. Yang kedua, ilmu ni benda besar, kena ada adab. Selain daripada kesungguhan kita kena ada adab. Peliharalah adab itu, insya-Allah Allah permudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Dan akhir kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan bimbang kehidupan kita ini kalau kita dah tumpukan semuanya kerana Allah. Jangan dengar suara-suara manusia yang mengganggu. Alah, belajar apa-apa, sekolah rendah bukan ada IPSR, tak payah. Jangan peduli. Kamu belajarlah, kerana itu adalah asas kejayaan kamu pada masa yang akan datang. Pedulikan, istilah kasarnya, persetankan semua suara-suara yang mengganggu. Kerana Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj pun banyak suara-suara yang mengganggu, tapi Nabi tak peduli. Akhirnya Nabi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan suatu kepuasan dan kenikmatan yang sangat-sangat indah. Jangan lupa semayang, jangan tinggal semayang. Ingat, bila resah, bila susah, mengadulah kepada Allah. InsyaAllah hati kita akan tenang, jiwa kita akan hilang gelisah. Yakinlah, cuba kalau tak percaya. Dan saya sebut tadi, banyakkan bismillah. Jangan lupa berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tutup dengan satu kisah selawat. Sultan Abdul Hamid, Sultan Turki yang terakhir, Sultan Abdul Hamid yang kedua. Suatu hari dia didatangi, kalau tengok dalam YouTube pun ada,
dalam Netflix ditulis Panggitan Abdul Hamid, cerita Turki kan. Cerita Melayu ni nampaknya mak kilau je lah yang elok sikit pun, hak lain pun merepek dia banyak. Cerita Turki bagus, cerita Ertugrul. Saya ikuti Ertugrul 6 siri, satu siri 80 sejarah pembangunan kerajaan Osmania. Masya Allah, sangat hebat. Saya dapat ilmu yang sangat banyak sampai saya baca buku. Apatah lagi saya terlibat dengan program Al-Fatih. Nana, satu hari dia datangi oleh seorang pedagang. Dia kata, wahai Amirat, wahai Khalifah, dia kata, tuan berhutang dengan saya. Orang kanan Khalifah kata, berhutang dengan kamu siapa? Sultan kata, tak apa, bagi dia cakap. Kamu berhutang dengan saya, wahai Khalifah. Khalifah kata, bagaimana aku berhutang dengan kamu, wahai pedagang? Dia kata, aku ni dulu seorang pedagang besar, sehinggalah aku dihimpit oleh hutang dan akhirnya bankrupt. Aku berhutang dengan orang, tak boleh bayar 500, lebih kurang begitulah, 500 ribu gitu. Sehinggalah pada satu malam aku bermunajat kepada Allah. Aku mengadu kepada Allah. Anak-anak, ini tempat pengaduan kita. Yakinlah, bila aku tidur, aku bermimpi bertemu Rasulullah. Dia kata, aku bermimpi aku bertemu Rasulullah. Lalu Rasulullah bagi tahu padaku, kamu pergi jumpa dengan Abdul Hamid. Sultan bagi tahu pada Abdul Hamid, wahai Abdul Hamid, kamu berhutang dengan aku, selesaikan hutang kamu. Sultan kata, apa bukti benar kamu bertemu Rasulullah? Apa bukti kamu benar bertemu Rasulullah? Dia kata, wahai Sultan, Rasulullah bagi tahu padaku, kalau kamu tanya bukti itu, bagi tahu, biasanya sebelum tidur sehari kamu berselawat 1000 kali padaku. Semalam kamu tak habiskan selawat 1000 kali itu. Menangis Amirul Mukminin. Khalifah tu menangis betul lah. Memang dia tak habiskan selawat kepada Nabi SAW. Di hari Jumaat ni amalkan 1000 kali paling kurang. Butuh Ustaz, senang. Saya mula-mula amal 100 je. Lama-lama senang tak 200. Amalkan tiap hari 500. Hari Jumaat cuba 1000 kali. Senang je, tak susah. Yang penting kita buat. Bila kita mula, insyaAllah tak jadi senang. Mula memang susah, dah dapat senang insyaAllah. Cuma nak istiqamah tu. Kadang-kadang kita sibuk dan sebagainya, tapi tak sebenarnya. Dalam kereta boleh, nak tidur boleh, macam-macam selawat je. Sultan tanya, ambil duit kamu. Sultan kata, ulang sekali lagi apa yang Rasulullah sebut. Dia kata, Rasulullah sebut Abdul Hamid, cukup, kata dia. Dia bagi duit. Ulang lagi apa yang Rasulullah sebut. Rasulullah kata, ya Abdul Hamid, cukup, dia bagi lagi. Dia seronok seolah-olah dia mendengar Rasulullah menyebut nama dia. Nana dan guru-guru semua, insyaAllah perbanyakkan selawat kita ke atas junjungan Nabi SAW, khasnya di hari mulia. Sebab man salla alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam, sekali kita selawat ke Nabi, Allah selawat 10 kali rahmat kepada kita. InsyaAllah, mudah-mudahan saya beramal dengan apa yang saya sampaikan. Allah pelihara saya jalan-jalan lurus sampai nak bertemu dengan Allah. Usia kita singkat, masa kita terhad. Kita nak cari dan nak membeli sesuatu yang sangat mahal harganya, iaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebenarnya itulah yang dapat saya kongsi bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan keberkatannya.